dan satu penipuan. Ramai saksi juga memberi keterangan berbeza kenapa mereka katakan pesawat yang mereka nampak lebih kecil dari pesawat 757. Bagaimana mereka tidak dapat memastikan sebuah pesawat yang terbang rendah pada kelajuan 400 batu sejam. Bagaimana pula penerbangan 77 boleh sampai ke Pentagon merupakan satu aspek yang mencurigakan. Pesawat tersebut hilang dari radar di Ohio dan pengawal penerbangan dengan segera meminta bantuan dari tentera udara. Kurang dari setengah jam kemudian, satu belip yang tidak dikenali asalnya muncul di skrin radar menghampiri Pentagon. Mungkinkah penerbangan 77 terbang dari Ohio ke arah Pentagon tanpa apa-apa bantuan dari pengawal penerbangan? Tidak pula dapat dijejak oleh tentera udara maupun dari mana-mana skrin radar walaupun ramai yang sedang menjejakinya. Angkatan udara juga tidak menemui pesawat berkenaan walaupun mereka mempunyai sistem radar tersendiri, apatah lagi dalam keadaan kecemasan berikutan dengan kejadian rempuhan dua pesawat sebelumnya. Cuba perhatikan risiko yang diambil juru terbang semasa menuju Pentagon. Pentagon dikelilingi pokok yang tinggi, bangunan tinggi dan lebuh raya. Agak kurang bijak bagi juru terbang yang tidak mahir untuk terbang beberapa kaki sahaja dari paras tanah. Lebih baik ia terbang beberapa ratus kaki di udara dan kemudian menjunam ke arah Pentagon. Anak panah oranye menunjukkan arah pesawat semasa rempuhan. Gambar ini menunjukkan lebih mudah untuk merempuh Pentagon dengan menghala kepada bahagian tengah bulatannya, kecuali jika Pentagon mempunyai sistem misil pertahanannya. Gambar yang ada menunjukkan misil ditembak ke arah sebuah pesawat. Jika pesawat muncul dari arah tinggi, ianya akan ditembak sewaktu di udara lagi. Jadi perampas membuat keputusan untuk terbang rendah bagi mengelak dari ditembak. Bagaimana mereka mengetahuinya? Pesawat ini muncul dari arah bertentangan dan terpaksa membuat pusingan 270 darjah bagi merempuh bahagian Pentagon tersebut, di mana bahagian tersebut adalah bahagian yang kosong dan sedang diubah suai. Adalah lebih baik untuk pesawat itu merempuh dan melanggar pejabat Rumsfeld yang berada betul-betul dari arah laluan asalnya. Cara penerbangan yang rumit, akrobatik dan berisiko ini cukup meyakinkan bahawa bukan manusia yang mengemudikan pesawat tersebut. Seorang juruterbang tentera udara yang terbaik sekalipun tidak dapat menerbangkan jet Boeing 757 hanya beberapa kaki dari paras tanah dengan segala rintangan pada kelajuan 400 batu sejam. Tetapi sistem penerbangan yang digunakan pada sistem misil dan pesawat tanpa juruterbang boleh melakukannya. Pesawat 757 dalam simulasi ini nampak kecil kerana bangunan Pentagon merupakan bangunan pejabat terbesar di dunia dengan lebih 20,000 pekerja. Bandaraya lain pun tidak mempunyai penduduk seramainya. Jika pesawat merempuhnya, ia akan mengakibatkan beribu nyawa terkorban. Tetapi para perampas memilih untuk merempuh satu-satunya bahagian bangunan yang hampir kosong kerana pengubah suaian. Jika dirempuh bahagian lain, sudah pasti beribu nyawa terkorban. Tambahan pula, salah satu sebab pengubah suaian bangunan ini ialah untuk memperkukuhkan bahagian tingkap dan dindingnya daripada ancaman serangan. Ya atau tidak, ini merupakan satu ujian sistem misil. Keduanya sebahagian ujian sistem pertahanan Pentagon dan ketiganya ujian kekuatan bangunan yang baru diperkukuhkan. Pelik sungguh. Bagaimana sebuah negara yang mempunyai peralatan pertahanan dan ketenteraan yang tercanggih boleh dibolosi bukan sekali tetapi 4 kali dalam tragedi September 11 ini. Alright, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. We need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Jika sebuah pesawat terpesong jauh daripada laluan penerbangannya, pihak tentera akan segera dimaklumkan. Lebih-lebih lagi setelah 2 pesawat merempuh bangunan World Trade Center dan satu lagi dalam perjalanan ke Washington DC. Pesawat telah melepasi White House dan kemudiannya berpusing dan menghala ke arah Pentagon. Pada waktu ini, semua orang tahu pesawat-pesawat ini berbahaya. Selama setengah jam, rangkaian televisyen melaporkan negara mereka sedang diserang pengganas. Seorang pemuda menghampiri naib presiden dan berkata, pesawat kini 50 batu jaraknya, 30 batu, 10 batu jaraknya. Nampaknya Cheney tahu akan kehadiran pesawat tersebut yang menghala Washington dan Pentagon. Namun tiada pesawat pejuang di arah memintasnya dan melindungi Washington.
sejam setelah World Trade Center diserang. Sepatutnya pesawat pejuang dikerah. Pesawat F-15 dapat mencecah 29,000 kaki dalam jangka masa 2 minit setengah setelah diarah memintas. Ia boleh sampai 50 batu dan memusnahkan musuh dalam masa 2 minit. NORAD berjaya memintas pesawat mencurigai sebanyak 67 kali sebelum kejadian 11 September. Tetapi pada pagi tersebut, 4 kali ia gagal untuk berbuat demikian. Kenapa terjadi demikian? Waktu itu, Cheney sedang mengadakan latihan peperangan. Selang beberapa hari sahaja, pihak FBI mengeluarkan nama-nama dan gambar 19 pengganas yang terlibat dalam kejadian rampasan pesawat. Namun laporan akhbar menyatakan beberapa daripada mereka masih hidup dan berada di Saudi Arabia. FBI tidak peduli untuk membetulkan kesilapan mereka. Captain Russ Winterberg, juruterbang tentera dan bertugas di Pan Am, pernah menerbangkan pesawat 767 dan 757. Ia memberitahu banyak latihan diperlukan untuk mengemudi pesawat berkenaan. Beliau adalah antara beberapa juruterbang mempertikaikan yang pengganas boleh menerbangkan pesawat dengan begitu cekap dan tepat. Dia juga sangsi para juruterbang yang juga bekas tentera dengan mudah menyerahkan kokpit pesawat kepada pengganas yang hanya bersenjata pisau cukur. Perlu diingatkan yang para perampas amat cuai dan tidak mahir mengendalikan pesawat. Russ Wittenberg menjangkakan yang para juruterbang akan menuruti prosedur apabila berlaku rampasan pesawat dan mengalih transponder pesawat mereka kepada kod pesawat dirampas sebelum para perampas sampai ke bahagian kokpit. Ramai yang tidak percaya seorang juruterbang dapat melepasi rintangan dan membuat belokan tajam menuju Pentagon, apatah lagi oleh mereka yang gagal sekolah penerbangan. Sekolah penerbangan tersebut pula dapat dikaitkan dengan pertubuhan CIA dan diuruskan oleh bekas penjenayah. Di manakah penumpang dan anak kapal pesawat penerbangan 77? Mayat-mayat yang terbunuh di Pentagon dibawa ke rumah mayat di Virginia dan kemudian dihantar pula ke Dover, di mana autopsi dilakukan. Kenapa mayat-mayat tersebut dipindah randah? Rekod pergigian, analisa DNA dan selainnya digunakan untuk mengenal pasti mayat-mayat di Dover. Dan para penyelidik mengatakan mereka dapat mengenal pasti mayat-mayat penumpang dari penerbangan 77. Jika penerbangan 77 mendarat di Ohio, mayat penumpang kemudian dihantar ke Dover pada masa yang sama mayat dari Pentagon tiba. Para penyelidik di Dover tidak akan tahu bahawa mayat-mayat tersebut sebenarnya datang dari lokasi yang berbeza. Pihak FBI telah menyerang World Trade Center pada tahun 1993. Mereka mengupah seorang pesara tentera Mesir berumur 43 tahun yang bernama Ahmad Salim dengan bayaran $1 juta. Mereka memberinya bahan letupan dan peletakan